Sebenarnya di Malaysia ini soal skandal, soal penyalahgunaan kuasa, skandal keuangan terutama sekali bukan perkara baru. Misalnya dahulunya menjelang pilihan raya tahun 90, tahun 95 dan tahun sebelum itu, isu yang besar di mainnya isu BMF. Sehinggalah akhirnya berlaku pembunuhan terhadap pegawai Bank Bumiputera di Hong Kong. Ianya menjadi satu macam explode cerita itu dan barulah jawatan kuasa dibuat untuk menyiasat skandal BMF yang diketuai Tan Sri Ahmad Nordin. Maka terdedahlah bagaimana wang Bank Bumi disalahgunakan dan akhirnya beberapa orang didakwa selepas itu. Hasil daripada jawatan kuasa siasatan. Banyak lagi, dan bila kita berkempen dalam pilihan raya menjelang 2018, di antara isu utama dikemukakan oleh penceramah-penceramah kita, sama ada Rapidi Ramli, sama ada Anwar masa itu berada dalam penjara lah, rakan-rakan daripada keadilan yang lain. Di antaranya isu katanya berlaku penyelewengan besar dalam Kementerian Pertahanan daripada pembelian kapal selam yang menyebabkan akhirnya berlaku perbicaraan di mana beberapa ratus juta dan juga sampai ke peringkat berlaku pembunuhan terhadap Altan Tuya. Ia bersangkut paut dengan kerja-kerja belakang tabir yang berlaku skandal pembelian kapal selam itu. Begitu juga bila kita nak dapat kerajaan dan kita dengar cerita-cerita di Kementerian Pertahanan ini, banyak tuduh-menuduh. Jadi kita boleh buat tuduhan pada orang itu, orang ini. Saya tak suka keadaan begitu. Oleh itu yang boleh membuat siasatan ni mesti jatuh jawatan kuasa khas. Sebab itu bila kabinet bersidang, saya minta menteri sebagai itu, dan supaya jawatan kuasa ini sebenarnya nak menyiasat banyak kementerian. Dimulakan dengan siasatan terhadap Kementerian Pertahanan. Maka bila dibuat siasatan, soalnya sekarang kita boleh bercakap, kenapa 6 helikopter tak sampai pada hari ini? Kita nak tuduh siapa? Soal itu. Soalnya jawatan kuasa siasatan ini yang boleh meminta fail, meminta dokumen. Kita tak boleh, pembangkang tak boleh, orang NGO tak boleh. Begitulah juga kita yang saya sebut selalu dalam kita punya moto yang mengiring saya itu. Askar yang mengiring tu dia tak boleh buat sekatan, sebab tu dia kena ada polis. Artinya ada kuasa-kuasa tertentu. Jadi kabinet bersetuju menumbuhkan jawatan kuasa siasatan. Jawatan kuasa itu ditubuhkan dan Amrin Buang dipilih kerana dia seorang ketua audit negara yang dianggap berpengalaman dan ada integriti, dan dia ketua audit negara di zaman kerajaan Barisan Nasional. Maka bukan kita soal dia di kerajaan mana, kita melihat di sudut kebolehan, kewibawaan dan rekod cemerlang dia dalam hal menjalankan kerja-kerja audit. Oleh itu kita milih dia dan ditubuh pasukannya yang terdiri daripada ada peguam, ada accountant, ada orang-orang yang tahu hal-hal akaun ini, dan mereka membuat study dan membuat penyelidikan, dan selepas 1 tahun baru dilapor kepada saya menteri, kemudian barulah dilapor kepada di Kementerian Pertahanan yang melibatkan semua cabang Angkatan Tentera dan juga bahagian pentadbiran. Kemudian baru dilapor kepada Perdana Menteri dan lepas itu barulah dibawa ke kabinet. Soal yang mendalam forensiknya itu tidak dilaporkan forensik study terhadap apa yang berlaku itu. Dan daripada siasatan itulah baru terdedah katanya ada lebih daripada 400 juta yang dibayar tidak kena mengena dengan pembinaan kapal. Sama ada unsur rasuah atau tidak, ini kena serah pula kepada SPRM. Kita ada kuasa hanya setakat dia menyiasat, dan juga bila berlaku terdedahnya benda-benda seperti ini yang dibuat oleh jawatan kuasa Tan Sri Amrin Buang, termasuk land swap yang dikatakan kerajaan rugi lebih kurang 500 juta. Why? Kenapa? Tanah di mana? Semua ni didedahkan dalam siasatan itu.
Kemudian PAC terpanggil untuk membuat satu siasatan khas. PAC ada kuasa-kuasa tertentu untuk memanggil siapa saja di kalangan menteri-menteri dan juga pegawai kerajaan untuk mereka buat temu bual. Dan selepas hampir setahun setengah, maka inilah laporan yang disiapkan oleh PAC. PAC ini adalah dianggotai oleh semua parti, termasuk daripada pihak kerajaan sekarang dan juga daripada pembangkang. Dan mereka membuat laporan itu secara komprehensif dan serah kepada kerajaan dan kepada parlimen. Dan inilah tugas mereka. Soalnya siapa yang melakukan penyelewengan sekarang ni, bukan kita kata blame game. Tengok laporan itu, dan SPRM kita harap dapat bertindak. Kalau ada penyelewengan, dakwa. Kalau ada kelalaian, bagaimana kita nak asasi masalah ini. Sebab ini amat penting soal Kementerian Pertahanan. Saya memang concern daripada awal bila saya masuk jadi menteri lagi. Saya dah lihat keadaan ini, dan saya tidak mahu bagi tahulah bagaimana keadaan kapal-kapal kita di laut, terutama yang menjaga zon ekonomi eksklusif di Laut Cina Selatan dan sebagainya. Bagaimana keadaan kita perlu sangat kita kata penambahan kapal-kapal peronda khasnya dan kapal-kapal pesisir pantai dan sebagainya. Kita amat perlu, dan benar-benar seperti ini kita concern sebab dia melibatkan keselamatan negara, wang negara, dan soal keamanan serantau. Ia amat penting. Sebab itulah kita kena lihat laporan ini secara serius, dan kalau ada kelemahan macam mana nak diatasi. Dan ada pula pihak mengatakan supaya dibuat surat diraja untuk saya mengalu-alukan. Sebab macamnya kes tabung haji, golongan ini tuduh golongan ini, golongan ini tuduh golongan ini. Bila nak boleh selesai? Biar Suruhanjaya siasat dan buat short-short, dan kalau ada penyelewengan-penyelewengan, dakwa di mahkamah, tak kira siapa. Dan ini yang penting di sini, bukan kita kata soal blame game. Soalnya sekarang kita tahu kita dah 606 bilion telah dibayar. Kenapa kapal tu tak sampai, dan kenapa ianya perlu ditambah lagi belanjanya. Masa zaman saya pun disebut soal perlu ditambah itu, dan keperluan kita kepada kapal seperti itu, dan adakah peralatan yang dipasang di kapal itu bersesuaian dengan keadaan sekarang. Semasa itu perlu juga difikirkan secara serius. Dan ini soal keselamatan negara. Jangan kita soalnya saya pun memang tak seronok bila Kementerian Pertahanan menjadi bahan cakap umum pada rakyat. Kalau kementerian lain tu bukanlah kita kata okey, tapi taklah kita kata membawa disaster kepada negara sangat. Ini soal Kementerian Pertahanan. Sebab itu kita haraplah dengan pendedahan yang dibuat oleh jawatan kuasa yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang dengan Public Account Committee ini, menjadi satu titik mula ke arah pemulihan pada masa akan datang. Bukan Kementerian Pertahanan, di semua kementerian, tata cara perbelanjaan wang dan sebagainya. Bila disebut 400 juta dibayar tidak ada kena-mengena dengan pembinaan kapal misalnya, ini satu yang mengejutkan. Kemana wang itu? Oleh itu saya harap kalau pihak berkuasa SPRM boleh masuk dan boleh siasat. Kalau ada kes, dakwa. Kalau tak ada kes, ini satu kelalaian yang perlu diperbaiki pada masa akan datang. Itu pendirian saya. Bukan soal nak tuduh orang tu, tuduh orang ni. Tapi yang pentingnya, wang negara telah lesap, dan sepatutnya 9 bilion. Sekarang sudah nak ditambah lagi. Memang kalau nak diteruskan projek ini memang kena tambah. Jadi di mana kelemahan sebelum ini perlu diperbaiki, dan kalau ada penyelewengan, mereka adalah dihadapkan ke muka pengadilan. Ini soal wang rakyat, tak kira siapa. Kenapa terdedah ni semua? Kerana ada siasatan. Kalaulah katalah pemerintah yang sama terus memerintah, tak ada jawatan kuasa siasatan, rakyat tak tahu berbilion wang negara telah dibazirkan. Rakyat tak tahu. Tapi kenapa timbul begini? Karena ada siasatan. Kenapa BMF dulu kita tahu bagaimana penyelewengan berlaku? Karena ada siasatan. Bagaimana 1NDB, tuduhan-tuduhan sebelum pilihan raya, terutama sekali daripada Tony Pua, Rapidi, Wong Cheng dan orang-orang ahli ekonomi inilah, termasuklah Tun Mahathir, Anwar Ibrahim dan sebagainya, semua main isu 1NDB. Tapi itu tuduhan. Lepas pilihan raya ada siasatan. Rupanya dia adalah skandal rasuah terbesar dalam dunia. Kalau tak ada siasatan, maka berlakulah tuduh-menuduh. Bila itu pun kerana peguam negara Amerika mendedahkan soal skandal ini, kemudian didedahkan di lain-lain negara, Malaysia pun tak dapat elak untuk nak membuat penyelidikan kes ini dan membuat pemeriksaan, dan akhirnya
sekarang tahulah bagaimana wang WNDB yang kita terpaksa menanggung. Menteri Keuangan sekarang pun sebut kita kena bayar interestnya saja lebih kurang 1.7 bilion setahun, dan mungkin kita akan berhutang sampai 50 bilion akibat syarikat yang bila dia berhutang dan sebagainya, garantornya ialah kerajaan. Ini soal kalau tak ada jawatankuasa kesihatan, tak tahulah, kita tuduhlah orang tu tuduh orang ni. Tapi bila terdedah jawatankuasa kesihatan sekarang, maka rakyat tahu rupanya WNDB ini disalahgunakan sebegitu rupa, dan bagaimana wang tu dibahagi-bahagi kepada orang tertentu yang telah didedahkan kesihatan itu. Ini kerana ada jawatankuasa kesihatan. Jadi kerajaan yang terdahulu kemudian atau akan datang, kalaulah nak tutup satu skandal, jangan ada jawatankuasa kesihatan. Kita tutup itu semua. Berlakulah hanya tuduhan-tuduhan politik. Sebab nak cek file satu orang itu, saya tak boleh, pembangkang tak boleh, pihak kerajaan pun tak boleh. Dia kena ada satu jawatankuasa khas, polis yang ada kuasa, SPRM ada kuasa, dan mereka ni diberi kuasa oleh, menurut perlembagaan negara kita, mereka boleh membuat satu penyelidikan. Bahkan nak serbu satu tempat pun mereka boleh buat. Tapi kita tak boleh. Maka sebab itu bila ada jawatankuasa, baru kita tahu ada penyelewengan atau tidak. 6 helikopter tak sampai. Kita nak blame siapa? Sama pembekal, menteri, timbalannya, pegawai? Tak tahu. Tapi jawatankuasa ini boleh mendedahkan kenapa 6 helikopter tak sampai. Itu contohnya. Sebab itu kalau kita nak elak, nak tutup skandal, jangan tubuh jawatankuasa kesihatan. Sekarang sikap orang Melayu bagaimana? Kalau orang Melayu tidak buat sesuatu untuk memberi pengajaran kepada pemerintah yang terlibat dalam skandal seperti ini, akhirnya kita akan jadi seperti Sri Lanka. Ini yang membimbangkan saya di atas nama Melayu Islam. Sebab kalau lingkup kerajaan ini, pemerintah Melayu Islam ni, maka DAP akan naik. Ini permainan yang ditanam dalam pemikiran orang Melayu. Rasuahkah, skandal apakah, tak ada masalah, asalkan Melayu Islam kekal memerintah. Ini yang berlaku kepada Raja Paksa dan kumpulannya yang menang di Sri Lanka setiap kali pilihan raya di atas nama Selonis atau Senggelis itu, iaitu pentingkan Bumi Putra. Walaupun menyeleweng, walaupun rasuah, kita kena sokong. Akhirnya negara itu tak mampu bayar hutang, terpaksa reschedule dan presidennya lari. Rakyat barulah nak keluar, pergi mandi di kolam renang, menteri lah apa semua. Tak guna lah waktu itu. Dan kita sekarang, dan kita dengar ni yang timbul banyak lagi ni. Banyak lagi yang terdedah sekarang ni. Tak ada jawatankuasa kesihatan, dia tak kat tuduhan. Tapi kalau di tubuh jawatankuasa kesihatan, kita akan lihat apa yang sebenarnya berlaku dalam mentadbir wang negara Malaysia. Malaysia negara yang cukup kaya, tapi bila tersalah urus beginilah yang kita lihat. Dan memang bantuan-bantuan kepada rakyat, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran, luar bandar perlu wang lagi untuk kita membangunkan rakyat ini. Tapi wang kebanyakannya yang sepatutnya kita kata macam kena, misalnya 400 juta yang tak dibayar, tidak ada kena-mengena dengan pembinaan kapal. Kemana wang itu pergi? Itu bukan satu jumlah yang kecil. Dan forensik audit akan dedahkan, mungkin kita harap didedahkan, kemana wang itu pergi dan kenapa jadi begitu. Dan dia bertali arus dalam hal satu kementerian itu. Dan kalau ini berterusan, akhirnya kalau jadi seperti negara Sri Lanka, ialah kita, alhamdulillah, mungkin kita tidak sampai peringkat itu. Kita ada KUAP yang wang pusingannya kan hampir 200 juta, kita ada lagi KWSP, kita ada lagi PNB, kita ada lagi beratus-ratus bilion. Tapi jangan anggap bukit ni kalau ditarah, lama-lama pun dia akan hancur kalau pentadbirannya tidak betul. Ini yang membimbangkan kita. Dan sikap orang Melayu terhadap rasuah ni memang saya masih lagi amat tidak berpuas hati. Bandingkan dengan kaum Cina dan kaum India di Malaysia ini. Dan ini antara kaum-kaum bangsa yang akan maju masa depan kalau kita tak menyaingi mereka di sudut integriti ini. Kita mesti menyaingi mereka. Dan ini perkara yang besar yang perlu Malaysia ke arah yang lebih baik pada masa yang akan datang. Soalnya orang Tionghoa, bila berlaku skandal rasuah dan penyelewengan dalam Koperasi Bersatu di zaman Tan Kun Suan, orang-orang Cina marah penyelewengan wang koperasi mereka. Yang tak simpan itu pun marah kerana berlaku penyelewengan. Datang pilihan tahun 86, mereka menghukum MCA. Dan MCA payah naik daripada tahun itu sampai sekarang. Mica Holding yang didedahkan dalam parlimen melibatkan jutaan ringgit zaman Tun Samibelu.
Kemudian orang-orang India terus miskin di estate-estate dan di kawasan-kawasan setinggan dan sebagainya. Tujuannya untuk membantu kaum India ini. Orang India marah terhadap skandal penyelewengan itu dan mereka tolak MIC, sehingga sekarang pun MIC hanya menang satu kursi saja di Tapah. Sekarang orang Melayu pula, bila berlaku skandal 1NDB, wang negara, wang rakyat didedahkan sebegitu rupa, dunia akui ini skandal rasuah yang terbesar dalam dunia. Dipermainkan Malaysia ini di peringkat antarabangsa sebegitu rupa. Dan juga ada, saya kata jolo Cina, orang kaum Tionghoa, tapi kebanyakannya orang Melayu. Ada bekas pegawai KSN dapat 30,000 sebulan sekalipun tak ada mesyuarat selama 6 tahun. Skandal ini terdedah dengan sebegitu rupa, dengan berlaku juga skandal seks, skandal berbagai-bagai dalam wang YNDB ini yang didedahkan di Mahkamah Amerika. Ya, saya sebut lagi soal kita kata nak membina masa depan pertahanan negara. Sebab itu kita buat Defense White Paper. Defense White Paper ni bukan kepala Menteri Pertahanan. Dia adalah kita ambil daripada semua, kita kata pemegang taruh dalam hak Kementerian Pertahanan, industrinya, lecturernya, dari segi researchernya, pandangan-pandangan negara-negara sekeliling, misalnya yang dah ada Defense White Paper, Australianya, New Zealandnya, Singapuranya, Chinanya, semua kita, dan dibuat berbagai bengkel bentuk diturun ke bawah, orang panggil town hall dan sebagainya, berbincang, dan veteran juga terlibat untuk membina supaya kita bergerak pada masa hadapan tu. Ada garis panduan yang dipanggil Defense White Paper. Bila saya bentang di Parlimen, dan juga ahli Parlimen mengatakan, ingat WB nak mendedahkan skandal-skandal. Rupanya tidak, bukan tugas kita nak memandu ke arah mana, dan yang melibat tu di antaranya yang memainkan peranan pegawai di kementerian, Panglima Angkatan Tentera pada waktu itu Tan Sri Zul, dan juga pegawai-pegawai di bawahnya, dan juga mereka yang terlibat dalam industri pertahanan dan juga researcher. Saya memang untuk membina industri pertahanan, saya memang tak berpuas hati bila peruntukan kepada strike begitu rendah. Kalau kita nak libatkan industri pertahanan pada masa depan, strike ini mesti peruntukan yang secukupnya. Saya lihat negara-negara yang melahirkan industri pertahanan sekarang ini, mereka memang tumpu bahagian research ini agak tinggi diberi peruntukan. Di Malaysia masih lagi rendah peruntukan seperti itu, dan kita terlalu bergantung kepada beli daripada peringkat antarabangsa. Bergantunglah pada pelobi-pelobi yang menjual senjata alat pertahanan yang datang, boleh kata ke kementerian tu setiap waktu, nak kata setiap hari itu tidaklah, melobi barang-barang mereka. Itu adalah normal tapi kita juga kena bersedia untuk hadapi masa depan. Sebab itu dia Defense White Paper dengan perbelanjaan-perbelanjaannya tidaklah besar, tapi dapat dilihat perkembangannya, dan kita target setiap 10 tahun akan dibaharui soal defense strategi kita dan white paper kita untuk kita merangka pertahanan. Itu yang bila saya masuk, dan masuklah rakan-rakan yang lain, kita bincang hal seperti ini supaya kita tidak mau lagi. Dan segala projek yang baik di sebelum itu, Cap 55, batu kapal daripada banyak jenis kepada 5, itu kita teruskan supaya kita tidaklah dalam yang paling berat sekali dalam pertahanan ini, soal MRO. Bila dah kita ambil barang itu, nak repair nanti, dan repair itu mestilah dia ada concerted, ada tempat tertentu. Sebab kalau tidak, kita beli ni daripada Perancis, yang ini daripada Amerika, yang ni daripada Czechoslovakia, yang ni daripada Rusia. Bila datang MRO nanti, kita hadapi masalah. Dan ini yang perlu. Baik itu Cap 55 untuk tentera udara, untuk kapal, supaya akhirnya kita ada dalam bentuk 5 jenis saja. Ini cukup penting untuk jimat belanja pada masa hadapan, dan tentera laut kita akan lebih efisien pada masa yang akan datang. Ini yang saya tumpu, dan kerja-kerja yang lain-lain yang bentuk teknikal dan sebagainya ni, itu banyak ditumpu oleh timbalan, itu Cintong. Saya lebih tumpu kepada soal-soal nak bawa ke arah mana. Sebab itu saya berjumpa dengan Menteri Pertahanan China, dengan Menteri Pertahanan Australia. Saya menegur, misalnya Menteri Pertahanan Australia duduk di rantau ini, kenapa kamu lebih rapat dengan negara-negara Eropah, Amerika dan sebagainya? Sepatutnya Australia tindakannya lebih tentu bersama ASEAN. Kalau dibandingkan dengan dia nak menjadi, misalnya dia terlibat dalam AUKUS, ini boleh membawa satu suasana yang tidak menentu
pada masa akan datang. Soal ini saya dah tegur masa saya jadi menteri dulu, dan dalam parlimen pun saya bercakap lagi soal supaya negara di rantau ini, khasnya Australia, mesti behave bersama dengan ASEAN daripada behave dia, perangai dia lebih mewakili negara Europe dan juga Amerika. Ini polisi yang kita nak bawa dalam Kementerian Pertahanan dan kepada negara.